Selamat pagi Malaysia. Budi, hujung minggu ke setiap-tiap hari ke apa hobi you? Membaca. Hobi dalam buku sangat. Saya suka membaca dan suka menulis lah. Betul bukan untuk di TV cakap macam ni. Tidak, membaca tu sebenarnya satu terapi dan lagilah kita dengan lanjutan PKP dan nak masuk fasa ketiga ni, lagi banyak buku saya boleh baca. Betul dia buat macam impress tapi saya tahu macam mana. Saya orang yang suka sebab di RTM ni yang saya tahu yang betul suka baca buku Syed Munawar lah. Ni orang yang kedua saya tahu suka baca buku lah. Yang lain suka buat benda lain lah. Okey tapi kalau tanya saya memang buku bukan salah satu hobi lah sebab satu tak ada masa yang sangat terluang lah. Tapi Budi ada masa dah, alhamdulillah, tahniah. Kena baca lah. Saya memang terapkan satu habit di mana sebelum tidur saya akan baca. Satu muka surat pun tak apa. Ya. Okey. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Puan Aidatul Hasninda binti Abdul Rani. Kita akan membicarakan lagi tentang idea dan ilmu bermanfaat dalam mengisi masa lapang yang kita akan ceritakan lebih lanjut tentang You Pustaka. Okey, Puan Aidatul Hasninda. Nak panggil apa? Puan Aida boleh? Boleh. Puan Aida. Puan Aida suka baca buku tak? Suka. Dia salah satu syarat nak kerja dekat perpustakaan, kena wajib minat baca buku. Betul. Okey Puan, sepanjang PKP ni kan, saya rasalah minat membaca di kalangan warga Malaysia pada pandangan saya dikatakan semakin meningkat. Betul ke Puan? Kalau kita pertama sekali saya ucapkan terima kasih dululah kepada SPM dan juga RTM kerana memberi peluang kepada Perpustakaan Negara untuk bercerita dan berkongsi lebih lanjut mengenai perkhidmatan kami lah. Jadi kalau kita tengok daripada statistik kita lah untuk ketika PKP ni, memang kita nampak peningkatan dari segi pinjaman bahan dalam talian kita dan penggunaan pada macam contohnya pada ketika awal PKP sebelum ni, kami punya website kita yang You Pustaka ni dia jadi macam terlampau banyak yang masuk, dia jadi congested sekejap. Sebab yang masuk kepada portal kita terlampau ramai. Congested. Dan kita terpaksa ambil tindakan segeralah untuk mengatasi masalah tu. Okey, baik. Nanti sambil-sambil kita sembang ni, kalau penerbit nanti boleh buka laman sesawang You Pustaka nanti sebab ada ramai yang tak tahu termasuk saya juga. Mungkin lepas ni kita boleh tengok laman sesawang You Pustaka nanti. Dan kita sedia maklum You Pustaka yang tahu-tahulah. Yang tak tahu, macam saya yang tak tahu ni, macam mana kita nak tahu tentang You Pustaka? Okey, You Pustaka ni sebenarnya perkhidmatan perpustakaan digital negara. Kita jadikan dia sebagai satu hak maklumat. Sasaran kami lah untuk jadikan dia sebagai satu hak maklumat negara di mana kita kumpulkan semua maklumat-maklumat koleksi-koleksi perpustakaan dalam Malaysia. Pada ketika ini kita ada 12 perpustakaan konsortium yang menjadi ahli kepada You Pustaka. Sebab You Pustaka ni kalau kita tengok You tu, ramai yang tertanya-tanya apa You tu stand for what kan. Sebenarnya You tu adalah ubiquitous. Ubiquitous tu maknanya dia berada di mana-mana. Jadi itulah konsep You Pustaka sebenarnya. Maknanya konsep dia adalah perpustakaan yang berada di mana-mana bila-bila masa. Sebab kita tak tutup, kita buka 24 jam. Dan ianya berada di hujung jari rakyat Malaysia. Jadi kalau untuk masuk You Pustaka ni kena harus mendaftar sebagai ahli atau bagaimana Puan? Atau kaedah? Mungkin ada kaedahnya. Kalau untuk menggunakan perkhidmatan You Pustaka secara terus, memang kena daftar sebagai ahli lah. Sebab dia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi keahlian pun kita boleh daftar ada melalui portal ataupun pergi ke kaunter. Tapi sekarang ni masa PKP ni library tutup. Jadi kita memang daftar melalui portal lah. Baik Puan, sambil-sambil kita tunjuk ni, inilah dia You Pustaka punya portal. Kalau nak peminjam kena jadi membership dulu, kena sign up dulu. You Pustaka ni kita ada dua perkhidmatan utama lah. Satu perkhidmatan buku fizikal, maknanya buku yang bercetak semua tu yang memang ada dalam koleksi perpustakaan-perpustakaan yang 12 perpustakaan konsortium tadi. Dan juga kita ada perkhidmatan secara digital. Jadi pada masa PKP ni
perkhidmatan di mana kita hantar buku peminjaman tu yang fizikal tu, yang itu kita tutup dululah pada ketika ini. Jadi yang kita buka kepada semua rakyat Malaysia adalah buku bahan-bahan bacaan secara digital yang boleh diakses secara digital. Kita ada dalam 13.2 juta bahan bacaan, termasuk buku, e-majalah, e-surat khabar, dan juga bahan-bahan rujukan yang lain. Ini yang disebut syurga ilmu. Itulah fiksi dan juga non-fiksi lah ya Puan. Segala jenis bacaan daripada bacaan ringan hinggalah kepada bacaan reference yang rujukan, dan juga untuk yang pelajar sekolah pun kita ada yang pengkalan data yang khas untuk pelajar sekolah. Untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran. Percuma ke Puan? Ya, semuanya percuma kepada semua rakyat Malaysia. Kan? Jadi apa keistimewaan kalau saya ingin menjadi ahli Pustaka? Kalau kita lihat perpustakaan di luar negara seperti di Jakarta misalnya, ganjaran sentiasa diberikan kalau kita berjaya habiskan setengah buku. Macam kita nak tahu apa keistimewaan kalau saya atau Syaril ingin menjadi... Nak bagi rangsangan suruh baca buku. Okay. Pada ketika ni, kalau untuk menjadi ahli Pustaka, macam katakan Syaril lah, berjinak-jinak nak membaca buku kan. Ambil doa tu Puan. Tapi katakan buku yang Syaril nak baca tu, yang berminat sangat tu ada dekat Kuching. Tak ada dekat sini. Contohlah. Jadi melalui Pustaka ni, Syaril boleh buat permohonan tu terus direct kepada Perpustakaan Awam, Pustaka Negeri Sarawak, dan ianya terus kita akan post ke pada Syaril. Itu yang fizikal lah. Ya, yang fizikal. Kalau yang yang secara digital tak ada masalah lah. Secara digital tak ada masalah. Di mana-mana walaupun berada di kawasan yang jauh, katakan berada di Kuala Nerang lah contohnya, masih boleh akses. Asal ada talian internet. Ya, asalkan ada talian internet boleh membaca. Cuma ada orang tanya juga, genre buku yang paling diminati, yang paling banyak permintaan. Yang paling banyak permintaan yang kita nampak sekarang ni ada dua. Satu novel lah. Fiction kan. Yang keduanya permintaan yang kita nampak yang memang banyak booking masuk sekarang ni adalah dari segi agama Islam. Agama. Yang itu dua tu memang setakat ni yang kita nampaklah permintaan tinggi. Yang kami pun sampai ada yang dia punya line dia terlampau panjang jugalah. Baik. Jadi dah kata tadi Puan dah cakap ada congested sekejap kan. Jadi apa lagi cabaran lain? Cabaran kita untuk Pustaka ni kalau katakan macam kita nak tarik lebih ramai pengguna sebenarnya. Sebab walaupun orang kata kita kata rakyat Malaysia membacalah, bukti dia lah rakyat Malaysia membaca sekarang ni. Sebab bila PKP bermula, kira macam pendaftaran untuk Pustaka ni sehari sampai 5,000 lebih. Kalau dulu sebelum PKP tu ratus-ratus je sehari. Jadi sekarang ni kira macam mendadak 5,000, tapi sekarang ni dia macam curve kan, dia naik lepas tu dia turun balik. So sekarang ni dia dalam 1,000 lebih sehari macam tu. 1,000-1,500 sehari lah yang ataupun untuk yang mendaftar kan tak ramai dah lah, sebab penggunaan dia sekarang ni yang mendaftar tak ramai, tapi penggunaan kita yang ramai, yang buat pinjaman pun ramai. Yang buat pinjaman kalau buku saja dalam 1,500 ke 1,800 sehari. Yang buat pinjaman buku saja, itu tak termasuk kepada yang mengakses kepada surat khabar ataupun kepada bahan rujukan. Kalau kita tengok data ni Puan, seramai 18,336 orang telah daftar menjadi ahli sepanjang 10 hari PKP. Ya, 10 hari PKP yang lalu, tapi untuk sekarang ni kita dah 21,000, nearly nak reach 22,000. Dan juga kalau ikut kumulatif untuk Pustaka, kita dah nak reach 500,000. 500,000. Ya, 500,000 ahli dah. Sasaran lah. Bukan sasaran kami kalau boleh kita nak semua rakyat Malaysia ni jadi, daripada baby 32 juta.
Kalau boleh lah kan. Kalau boleh kita memang nak semua rakyat Malaysia sebab apa yang kita sediakan ni semua percuma. Sekejap, boleh sembang kejap. Saya nak cuba buka Pustaka. Dengan telefon pun boleh? Boleh. Jadi apa lagi program yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia selain Pustaka? Mungkin ada kempen lain yang tengah berjalan sekarang? Yang kempen lain yang sedang berjalan sekarang, kita ada Yellow Apron. Yang ni kerjasama kita dengan Perpustakaan Kanak-kanak dan dan teenager. Young adults di Republic of Korea. Kita panggil dia dia kerjasama Perpustakaan Asian dengan Republic of Korea lah, Perpustakaan Korea, untuk kita hashtagkan, tunjuk macam user macam katakan saya lah sebagai ibu kan, pakai apron, bercerita kepada anak-anak. Lepas tu kita tangkap gambar ataupun kita buat video, kita letak dekat kita punya social media, ada Facebook ataupun IG, and then kita hashtag balik. Kita hashtag sorry, lupa dah. Kita hashtag untuk kita ada 4 hashtag semuanya. Read Me a Book, Yellow Apron Challenge, Yellow Apron hashtag challenge, Asian Rookies Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Hashtag yang 4 ni tadi. Pada masa ni sehingga 31 Mac hari tu, Malaysia kita leading lah daripada negara-negara ASEAN, followed by Filipina. Kita dengan penyertaan kita, post kita yang kita dah hantar 12,194 post semuanya. Baik. Kalau kita lihat sekarang di paparan Kaca TV sekarang, ini antara kempen lain yang sedang berlangsung, iaitu Yellow Apron #challenge. Dari 15 Januari hingga 23 April 2020. Mungkin Puan juga boleh kongsikanlah beberapa data penting yang memberikan satu kolaborasi tersebut dengan Perpustakaan Negara sendiri. Pustaka ni sebenarnya dia kerjasama antara perpustakaan-perpustakaan di Malaysia. Kita bermula dengan 8 perpustakaan, iaitu Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Intan, Perpustakaan kalau di Borneo, Sabah, Pustaka Negeri Sarawak, Perpustakaan Negeri Sabah. Di Menanjung sendiri kita ada Perpustakaan Kuala Lumpur, kita ada Perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, kita ada di Pahang, Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, kita ada di Negeri Sembilan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Dan pada tahun 2018-2019 kita perluaskan lagi perkhidmatan pustaka ni dengan kerjasama 4 lagi perpustakaan awam di Malaysia, iaitu Perpustakaan Awam Perlis, Kedah, Perpustakaan Awam Melaka dan juga Perpustakaan Awam Terengganu. Jadi sekarang ni kita ada 12 lah yang menyokong perpustakaan. Jadi kalau kata user ataupun ahli pustaka kalau nak pinjam buku fizikal walau di mana-mana, tak kisahlah kalau kata ada di Terengganu, nak pinjam di Kuala Lumpur pun bukunya, kita akan post. Jadi kita akan post buku tersebut dan mereka boleh pulang balik buku tersebut di Perpustakaan Terengganu saja. Kita ada letakkan book drop dekat sana. Jadi dia hanya perlu masuk dalam book drop dan seterusnya yang itu kita akan uruskan. Ataupun kalau mereka tak nak pergi ke Perpustakaan Awam, mereka nak post balik, jadi dia akan post. Sebab sebab pustaka ni kita bukan kita adalah satu kerjasama yang rangkaian yang banyak. Selain daripada perpustakaan, kami juga bekerjasama dengan Pos Malaysia, dengan Tashenko. Sebab kita konsep pustaka ni kalau kata ada pembayaran ke apa ke, kita tidak, kita cashless. Kita tak pakai tunai lah maknanya, tanpa tunai. Jadi kita sama ada guna Tashenko ataupun by FPX lah. Baik, kita ingin meraihkan pelanggan pembaca Facebook lah. Pembaca Facebook di Selamat Pagi Malaysia. Dan antaranya, kalau saya boleh kongsikan Syaril, ada yang komen pinjaman, ada komen dan juga soalan kepada Puan Aida sendiri. Dia kata pinjaman buku untuk Sabah dan Sarawak macam mana caranya? Dan kita ada Nur Hasana. Assalamualaikum Puan, adakah buku-buku digital Pustaka ini masih boleh dipinjam selepas PKP? Mungkin kita boleh tanya dulu soalan ini dululah kepada Puan. Mengenai yang pinjaman buku dari Sabah Sarawak tadi, sebenarnya tak ada masalah kalau melalui Pustaka lah. Kalau kata untuk yang fizikal tadi, just buat pesanan melalui portal dan kita akan uruskan lah dan pilih perpustakaan mana yang terdekat lah. Kalau kata kalau nak dari Sarawak juga, perpustakaan terdekatnya di Perpustakaan Negeri Sarawak lah. Macam tu. Dan sama ada nak walk in ambil ataupun nak
nak dipostkan. Tapi buat masa ni semasa PKP ni perkhidmatan perpustakaan ditutup. Jadi yang perkhidmatan ni kita tangguhkan dulu. Okey. Tapi pada masa yang sama, walaupun anda di Sabah dan Sarawak, di mana saja anda berada di Malaysia ni, perkhidmatan buku, kalau nak baca buku secara online, memang kita buka 24 jam. 24 jam. Boleh buku berapa pun boleh. Online tak ada masalah sangat. Online tak ada masalah. Okey. Kini, pengetahuan semasa. Ketahui peristiwa-peristiwa yang berlaku dari dalam dan luar negara. Dapatkan akhbar percuma secara digital. Lawati www.upustaka.gov.my dan jadilah ahli Upustaka. Klik pada pangkalan data. Klik pada panduan akses di OKB Perfect dan ikuti langkah-langkah untuk mengaksesnya. Daftar masuk ke OKB dan bacalah akhbar kegemaran anda di bawah seksyen newspaper. Lawati www.upustaka.gov.my sekarang. www.upustaka.gov.my. Anda kena layari laman sesawang tersebut untuk jadi ahli dan boleh pinjam buku bila-bila masa di mana jua anda berada. Betul dah promo dekat situ. Baik. Kita masih lagi bersama dengan Puan Aidatul Hasnida binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Kanan bahagian Rangkaian Sistem Perpustakaan PNM. Baik, duk jengah-jengah dekat Facebook tadi ada lagi soalan mungkin kita boleh raikan. Ada satu soalan berkenaan dengan adakah buku-buku digital Upustaka masih boleh dipinjam selepas PKP? Sebenarnya perkhidmatan Upustaka ni bukan tahap ketika PKP saja, tapi sepanjang masa. Jadi buku-buku selepas PKP pun masih boleh pinjam. Kita ada dalam 28,000 buku, nearly 30,000 lah. 30,000 buku, naskah buku digital yang boleh dipinjam, dan juga ada tambahan lagi sempena PKP ni, ada beberapa lagi pangkalan data yang untuk buku-buku digital yang boleh dilayari secara online. Dan Puan jaga sistem, maksudnya pinjam secara digital ni, maksudnya habis saja masa buku tu dah tak boleh dibaca secara digital. Ya. Dia macam ni, kalau katakan ada buku, kata buku A lah, buku kita nak pinjamkan. Jadi kita pinjaman buku ni kebiasaannya dia kita pakai apps lah. Maksudnya user kita kena download apps dahulu. Daripada pangkalan data kami ada PNM Elite, kami ada Overdrive, di mana user boleh download daripada Google Apps ataupun daripada App Store. Dan juga selepas tu boleh buat pinjaman macam biasa setelah mendaftar melalui Pustaka. Jadi download buku, pinjam buku macam kita pinjam dekat kaunter tu. Walaupun digital tapi awal digital, klik borrow. Macam tu. Klik borrow, buku tu kita akan download kemudian dalam kita punya device, device kita. Kemudian selepas tu dah habis 7 hari, buku tu akan disappear lah. Expiry date macam tu. Macam betul juga, kalau tak buat macam tu nanti dia macam PDF punya download kan senang. Sampai kita bila-bila. Tak, dia bukan macam tu. Kita ada kontrol jugalah dekat sini. Kalau tidak nanti user yang seterusnya tak boleh pula nak akses kan. Macam tu. Dia sama macam 7 hari Ya, dia sama macam library. Sama macam library, bezanya kalau dekat library kita, kalau kata buku fizikal kita kena fikir nak kena pulang buku. Betul. Denda lewat lah kan. Yang ni tak perlu fikir benda-benda tu semua. Habis baca by 7 days. Cuma orang suka baca buku macam Budi. Kadang-kadang suka pegang yang fizikal, betul tak? Saya sebenarnya prefer yang fizikal, tapi saya juga suka mendengar audiobook. Audiobook. Tapi mungkin saya akan cubalah Upustaka ni. Dan kalau Budi berminat, kami pun ada audiobook juga. Dan audiobook kami dia ada untuk yang orang dewasa dan juga untuk kanak-kanak. Kita panggil talking book lah kalau untuk kanak-kanak tu. Jadi dia macam read along tau. Macam ibu bapa dia orang boleh pinjam buku. Yang ni banyaknya daripada koleksi dalam pangkalan data Overdrive kami. Pinjam buku yang kanak-kanak, dia read along. Jadi anak-anak kita sambil kita pasang tu, kadang-kadang kita nak masak kan. Tak sempat nak baca dekat diorang pun. So kita pasang, diorang baca, diorang ikut je apa yang dibacakan oleh inilah dalam komputer. Okey, tengok ni, kita tulis besar-besar Puan. Sila duduk di rumah dan baca buku. Baguslah cara yang baca tadi tu. Baiklah Puan, nak tanya. Tadi kan dikatakan perkhidmatan ni juga ada kerjasama strategik dengan agensi-agensi lain. Mungkin Puan boleh ceritakan yang itu. Okey, kita sebenarnya Upustaka ni kita dibangunkan pada tahun
2011. 2011 lagi kita dah ada lah sebenarnya. Dengan inisiatif dari SKMM dan juga KKMM lah. Ini ke SKMM ke tulang belakang lah pada ketika itu untuk menyokong pelancaran lebar negara pada ketika itu. Selepas itu kita diserahkan kepada Pusakaan Negara sebagai penyelaras untuk perkhidmatan. Agensi lain juga? Agensi lain, KKMM, SKMM, Pos Malaysia tadi. Kita ada Bank Islam sebagai bank untuk pembayaran. Kita ada Tashenko tadi. Dan juga kita juga ada kerjasama dengan JPN di mana bila pengguna kita nak mendaftar, sebab kita nak verify pengguna kita adalah rakyat Malaysia, sebab ianya terbuka kepada rakyat Malaysia secara percuma. Jadi kita akan verify dengan based on IC number mereka. Jadi mereka kena daftar tu masukkan IC number. Di sana kita verify. Macam Puan cerita tadi dari sudut angka, maksudnya buku fizikal lagi banyak lah daripada buku digital. Maksudnya tak semua buku yang fizikal ada dalam bentuk digital. Tak semua ada, tapi mainly dia macam a balance lah macam tu kan. Sebab kalau kita tengok dari segi generasi sekarang ni, kalau generasi saya memang macam Budi jugalah. Kita prefer yang paper. Kita nampak tak payah nak cucuk-cucuk kalau kata ni kan. Kita memang prefer yang itulah kalau kata ni. Tapi kalau generasi sekarang ni, mereka lebih generasi kira anak-anak saya lah kan. Mereka lebih prefer apa yang ada dekat handphone mereka. Jadi sebab tu yang antara sebab kenapa Pusaka ni dan koleksi-koleksi kita pun lebih tertumpu kepada anak-anak minat yang membaca begitu. So yang digital banyak genre apa, Puan? Yang digital semua kita ada. Semua ada. Cuma kalau kata yang dalam ada setengah pangkalan data kami, dia memang banyak untuk general reading, untuk santai kan, macam katakan pangkalan data. Sebab kita ada 20 pangkalan data, dan untuk PKP ni sendiri kita ada tambahan lagi dengan kerjasama vendor-vendor kami. Yang ni diorang bagi lagi tambahan, ada dalam 10 lagi pangkalan data yang boleh diakses. Jadi selain kalau kita kata kita nak tengok buku saja kan, sebenarnya ada surat khabar, ada newspaper, ada majalah pun kita boleh download juga. Sebenarnya kalau katakan macam majalah luar negara kan, macam saya suka baca Reader's Digest. The first thing yang saya akan buat untuk Reader's Digest Laughter the Best Medicine. Itu adalah page yang saya akan buka. Jadi kalau kata kita nak beli the physical digital Reader's Digest ni, dia dalam RM16 something macam tu lah kan. Jadi kalau kata kita langgan, sedangkan Pustaka, melalui Pustaka you dah boleh baca terus secara percuma. Edisi yang terbaru atau yang edisi yang terbaru? Katakan sekarang ni yang bulan 4 punya dah ada. Sama juga macam Newsweek kan. Sebab kalau Newsweek kita nak kena beli, kos dia agak mahal jugalah kan. Jadi Newsweek pun kita ada. Memang kita dah langgan, memang kita buka kepada semua. Siapa yang nak baca boleh baca. Hanya perlu download kami punya apps kami dalam your smart device, dan download majalah apa, title apa yang kami sediakan yang menarik lah. Macam Newsweek tadi dia dah ada untuk 17 April isu dah ada, kalau tak silap saya. Baik. Kalau kita tengok yang ni muat turun pelbagai majalah percuma. Bagi kategori majalah pun ada. Itu yang menarik juga. Sebab kita ada majalah luar negara, majalah dalam negara. Macam tadi kita tengok yang OKBI tadi. OKBI tu kebanyakannya majalah dalam negara lah. Kalau kata kita pernah dapat soalan untuk macam mana anak-anak yang remaja ni kan, kita ada majalah maskulin. Semua digitalkan. Digitalkan ada dekat dalam tu. Ataupun macam ibu-ibu nak cari resepi pun kita ada majalah wanita, nak cari selain daripada tu nak baca-baca menjalankan. Sama juga kalau kata yang untuk luar negara kita ada, kalau yang minat gardening kita ada. Kita tu. Dan juga kalau kata yang mana yang orang kata tech freak lah kan, yang mana yang suka baca, yang yang nak update mengenai mobile phone terkini ke apa kan, kita ada juga majalah teknikal macam tu. Macam kita ada majalah iPhone, kita ada majalah Android, kita ada few majalah yang memang tertumpu kepada yang teknikal, yang IT punya lah.
majalah. Itu pun ada. So sebenarnya benda semua ni percuma. Kita boleh save duit tu dah. Macam PKP ni kan. Jadi pada masa kita simpan duit kita tu, save our money, and then pada masa yang sama kita gain knowledge. Dan kita mengisi masa lapang kita dengan benda-benda yang berfaedah. Duduk rumah baca buku. Baik, Budi nak ada sesuatu? Macam tadi, apakah saranan seterusnya ataupun apa orang kata masa depan Yupustaka ni? Okey, kalau masa depan Yupustaka ni, kita memang nak jadikan Yupustaka ni sebagai hak maklumat negara. Antara inisiatif yang kita dah buat lah untuk ke arah itu. Kita sebelum ni Yupustaka user hanya boleh cari bahan daripada perpustakaan konsortium lah, maknanya 8 perpustakaan. Jadi sekarang ni apa yang kami buat adalah, kalau katakan kita dah ada daripada 130 perpustakaan. So kalau kata mana-mana pengguna kita nak cari bahan dekat library dekat Malaysia ni, jadi boleh cari melalui portal Yupustaka, boleh tengok bahan tu ada dekat perpustakaan mana. Contohnya perpustakaan, kita ada perpustakaan khusus, kita ada perpustakaan universiti, IPT kan. Jadi kita dah ada kerjasama tu. Cari je di Yupustaka, kita boleh tahu katakan kita nak buku management lah ataupun marketing ke, internet marketing kan. Jadi cari dekat situ, kita akan tahu buku ni ada dekat mana, dekat library mana yang terdekat dengan kita. Kalau buku tu di bawah konsortium Yupustaka, boleh mohon terus melalui portal. Tapi kalau buku tu berada di library yang bukan bawah konsortium Yupustaka, pengguna boleh kontak perpustakaan tersebut lah. Cara macam bagaimana nak meminjam buku dekat sana ataupun merujuk buku. Okey, semuanya dalam talian, tak ada masalah sebenarnya kan. Tak adalah kita cakap tak tahu sebenarnya ada, nak tak nak. Itu dari segi fizikal lah, dari segi digital tadi. Sebab kita lack of digital content. Kalau kita tengok dekat sini pun, kalau kata pengkalan data yang banyak yang kita langgan pun kebanyakannya daripada luar negara. Daripada dalam negara ni tak banyak. Sebab tu kalau kata buku yang dalam negara pun tak banyak sangat, lack of digital content. Jadi apa yang perpustakaan negara buat sekarang ni, for the past 2 years ni, adalah kita cuba macam agresively lah, kita cuba memperbanyakkan konten digital, sehingga kini kita dah digitalkan dalam masa 2 tahun tu 1.7 juta muka surat, konten-konten tempatan. Contohnya macam yang tak ada copyright lah buat masa ni, macam manuskrip Melayu lama, manuskrip Melayu kita, macam yang manuskrip Hang Tuah semua tu, so you boleh access it online je melalui Yupustaka. Jadi itu yang tambahan yang kami bagilah. Dan juga kita juga orang kata harvest daripada mana-mana library konsortium yang benarkan, kita harvest daripada repository mereka. Untuk kita tak harvest dia punya konten, tapi kita harvest data mereka saja untuk dipaparkan melalui portal Yupustaka, supaya kalau katakan you ada thesis, let's say kan, thesis tu ada dekat UPM, so dia nampaklah boleh terus ke sana, kita point ke sana. So nanti you kena berurusan dengan library sana lah. Ada yang library yang bagi full konten, ada yang bagi 10 pages berdasarkan kepada copyright yang dibenarkan lah. Sebab kita memang kena ikut yang copyright act lah. Maksudnya Yupustaka pun menggalakkan penulis-penulis untuk perbanyakkan konten digital konten sekarang. Ya betul. Dan juga kita pun nak menggalakkan penulisan kreatif. Sebab tu PNM sekarang ni kita ada satu lagi kempen lah yang kita buat, kempen pertandingan sebenarnya. Pertandingan untuk penulisan COVID. Okey. Pertandingan penulisan menempuh COVID-19, satu pengalaman. Yang ini kita buka 28 Mac hari itu, tutup pada 31 Mei. Okey. Okey, pertandingan ni. Jadi hadiah dia memang lumayan lah. Kita ada 2 kategori, kategori A dan kategori B. Kategori A itu untuk pelajar umur daripada 13 hingga 17 tahun. Kategori B untuk orang dewasa lah, 18 tahun ke atas. Jadi tulis kongsi pengalaman anda lah dengan kita. Berapa panjang? Panjang dia semua ada dekat dalam Ada syarat dia. Ada syarat-syarat dia masuk dekat dalam Facebook kami. Sebenarnya Facebook PNM ni kita bukan hanya cerita pasal library je. Ada banyak benda, banyak tips-tips dekat situ. Tips mengenal pasti fake news, macam mana nak kenal pasti, how to identify that. Semua tu ada. Dan sekarang ni kita pun ada kuis-kuis Jawi dekat dalam Facebook kami. Jadi kami memang menggalakkan orang like
Facebook kami. Okey, ini dia kita paparkan Facebook Perpustakaan Ya, Facebook Perpustakaan Negara Malaysia. Oh, saya kenal je. Macam apa tadi? Ada soalan sikit pasal pertandingan tadi tu. Kalau benda tu perkara penulisan berkenaan dengan COVID-19 tu kena yang penulisan berfakta. Kalau ada yang penulisan kreatif bagaimana? Ingin membuat dalam bentuk cerita ke boleh? Kita galakkan dalam bentuk cerpen sebenarnya, penulisan kreatif. Jadi cerita pengalaman ke apa pengetahuan kita sepanjang COVID ni, apa yang kita hadapi. Mungkin ada pesakit-pesakit di luar sana yang memang boleh menceritakan semula pengalaman, apa how you feel kan, dalam bentuk cerita ke, cerita daripada mula perjalanan ke kan, macam mana. Sekejap lagi mereka berimajinasi pula. Kita menggalakkan. Aktiviti masing-masing. Ya, berdasarkan aktiviti cerita ni dia masing-masing. subjektif, fantasi pun tak ada masalah. Ya. Baik. Anda yang kreatif, yang tak ada apa nak buat kat rumah tu, boleh sertai pertandingan menulis penulisan seketika tadi. Baik. Tadi saya gantung soalan tentang macam mana nak bantu anak-anak kita membaca di rumah. Allah, bukan mudah buat nak membaca ni. Betul. Tapi yang pertama sekali, kalau kita nak anak kita membaca, kita kena start dengan diri dulu. Itu yang penting. Itu yang tips yang itu tips paling utama lah. Kan? Tak kisahlah kita membaca buku fizikal ke, buku digital ke, but sebenarnya benda tu kena start daripada kita. Betul. Lepas tu dia bercerita. Sebenarnya kalau macam anak-anak kecil ni, mereka lebih suka kita bercerita. Kan? Bermula dengan bercerita. Jadi macam dekat Iusaka tadi, kita ada talking book. Dan kita ada lagi macam kalau kata kalau mendaftar dekat Iusaka, kita ada dashboard untuk kanak-kanak sebenarnya, untuk anak-anak. Jadi dekat situ dia ada game. Tapi game dia tu adalah game untuk menggalakkan membaca, game mengenal huruf, game untuk lebih cintakan buku. Permainan interaktif. Ya, permainan interaktif. Dan juga kita ada sediakan macam maklumat-maklumat yang sesuai untuk kanak-kanak, yang memberi mereka lebih orang kata general knowledge. Kan? Macam tu. Macam kita ada National Geographic, tapi untuk kanak-kanak dia tunjuk pasal penguin lah, macam tu kan. So kanak-kanak akan lebih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi kita macam intuitif dia lah, want to know more something kan. Jadi dia akan teruskan membaca. Baik. Saya ingat yang Budi cakap tadi, satu helai sebelum tidur. Kalau kat luar negara kan, bapa atau parents sentiasa baca kat anak-anak walaupun cerita-cerita apa saja supaya mendengar. Tapi kat Malaysia ni saya rasa jarang berlaku. Mungkin kita harus wujudkan budaya bedtime story ni sebenarnya, Syaril. Mungkin Syaril boleh bacakan pada anak-anak. Itulah terfikir juga. Sebab tu kita sekarang ni kita nak menggalakkan orang membaca. Kami ada satu lagi kempen. Okey. Banyak kempen kami. Membaca 10 minit. Yang ini membaca 10 minit. Dia macam Quran Hour macam yang tu kan. Jadi pada masa yang sama. Ini pada 23 April nanti. Kita jam 11 pagi hingga 11.10 pagi. Jadi kita nak mohon semua rakyat Malaysia membaca secara 10 minit pada ketika tu. Di rumah masing-masing lah. Macam tu. 23 April pukul berapa tu? Pukul 11 pagi hingga 11.10 pagi. 10 minit 10 minit je membaca. Dia sebenarnya kita nak menerap budaya membaca ni, dia start dengan 10 minit kan. Sikit-sikit lah dia minat. Dia minat dulu. Kalau kata kita terus nak baca sejam tu, memang kalau anak-anak dia akan resistance lah kan. Kita mula sikit-sikit je dulu. Lepas tu lama-lama minat tu akan timbul. Okey, baik, itu dia 10 minit. Jangan lupa pada 23 April nanti pada jam 11 pagi hingga 11.10 minit pagi kita sama-sama membaca. Okey, ini dia. Habiskan masa dengan buku. Bukan ambil buku eja ambil ya. Bukan ambil 2 buku roti habiskan masa. Ini apa nama dia? Papa Zola. Papa Zola. Dalam cerita Bobo Boy ke? Bobo Boy betul Bobo Boy. Tertukar dengan Ejen Ali, Bobo Boy. Okey, baik. Habiskan masa dengan buku. Jangan ambil 2 buku roti. Betul. Okey, Puan. Last note kepada semua, Puan. Mungkin ada memang harapan daripada pihak PNM. Memang harapan kami lah agar lebih ramai rakyat Malaysia mendaftar kepada Iusaka. Sebab macam kalau katakan saya nak ambil peluang sikit lah. Macam PKP ni, macam sekolah dah tutup. Anak-anak ditanggung kan, memang ada cikgu-cikgu yang bagi kerja homework semua kan. Tapi pada masa yang sama dekat Portal Iusaka kita ada 2 pangkalan data yang Full Emak dan juga Island East, di mana anak-anak kita yang nak ambil periksa ni dia boleh
buat latih tubi dari sana. Jadi macam orang kata, You Pustaka ni apa yang anda perlukan ada di sana sebenarnya untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri. Dan dia encompass semua sekali. Betul. Jadi kita memang mengharapkan agar lebih ramai rakyat Malaysia mendaftar dan menggunakan perkhidmatan ini sebenarnya. Ya. Baik, tahniah kepada Puan. Timi Abdul Hai pun katanya tahniah kepada Puan Aidatul dan PNM, satu inisiatif yang bermanfaat kepada rakyat Malaysia dan sumbangan perpustakaan kepada rakyat terutama ketika tempoh PKP. Semoga rakyat Malaysia terus membaca. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Puan. Okey, alhamdulillah itu dia tentang ilmu membaca. InsyaAllah moga-moga saya dapatlah ambil apa yang dikongsikan tadi buat kat rumah nanti.